Hai, saya Amy dan saya akan membimbing anda cara untuk mengisi borang elektronik laporan timbalan anda di Sistem Dalam Talian Pejabat Penjaga Awam atau OPCO. Anda telah dilantik sebagai timbalan bagi individu yang telah hilang keupayaan mental bernama P. OPCO adalah selamat dan mudah digunakan. Anda tidak perlu bimbang terlepas tarikh tamat pelaporan dan boleh menjejaki wang yang anda terima dan belanjakan bagi pihak P. Sebelum kita mula, sila sediakan yang berikut. Komputer atau komputer riba yang telah dihubungkan ke internet serta telefon bimbit anda. Akaun SingPass. Aplikasi SingPass dengan identiti digital nasional yang telah dibuka di telefon bimbit anda. Butiran peribadi P. Salinan digital dokumen-dokumen yang telah disimpan di dalam komputer atau pemacu ibu jari. Sekarang, anda sudah bersedia untuk mula. Baca dan fahami perintah mahkamah untuk mengetahui perkara yang perlu anda lakukan sebagai timbalan. Simpan rekod dengan betul dan dokumentasikan sebab-sebab anda membuat keputusan. Rujuk kod tata amalan bagi contoh-contoh keputusan berdasarkan kepentingan P. Anda hanya perlu melaporkan perkara-perkara yang berkait dengan kuasa yang diberikan kepada anda. Log masuk ke OPCO dengan SingPass anda. Anda boleh log masuk ke OPCO dengan mengimbas kod QR dengan aplikasi SingPass untuk log masuk atau melalui portal SingPass dengan identiti dan kata laluan SingPass anda. Anda akan melihat gambaran keseluruhan OPCO di halaman utama Welcome. Klik pada papan pemuka You as a Deputy dan anda boleh melihat nama P, individu yang anda sedang memfailkan laporannya. Klik pada nombor perintah mahkamah untuk melihat butirannya atau tekan butang Go to Report untuk mula mengisi borang. Tip berguna, klik Save as Draft sambil anda menyiapkan laporan. Sekiranya ini kali pertama anda sebagai timbalan, masuk ke kotak notifikasi OPCO anda untuk mulakan laporan status awal atau ESR anda. Anda harus kemaskini perihal kebajikan peribadi dan harta benda dan hal ehwal P dalam tempoh 14 hari dari tarikh tamat yang diberikan kepada anda. Terdapat 6 bahagian dalam laporan timbalan. Klik dan mulakan setiap bahagian dari 1 hingga 6 mengikut susunan. Hanya laporkan kuasa yang diberi oleh perintah mahkamah kepada anda. Contohnya, perihal kebajikan peribadi dan atau harta benda dan hal ehwal. Perlukan bantuan? Lihat tab Resource di bahagian navigasi untuk panduan dan video-video berguna. Di sini anda akan lebih memahami apa yang perlu anda lakukan sebagai timbalan. Baca dan klik pada anak panah kanan sehingga anda melengkapi bahagian tersebut. Apabila anda sudah selesai, klik halaman Return to Report Overview untuk meneruskan. Bahagian ini adalah mengenai butiran peribadi anda. Sekiranya ini kali pertama anda sebagai timbalan, anda perlu mengemaskini butiran peribadi anda di sini sebelum anda boleh meneruskan mengisi borang elektronik. Klik pada Retrieve My Info with SingPass dan semua butiran peribadi anda akan diisi secara automatik. Jika data atau butiran tidak dipaparkan, anda harus menghubungi My Info. Jika maklumat anda dapat diperolehi, semak dan pastikan ia tepat. Jika terdapat kesilapan, sila log masuk secara berasingan ke My Info untuk mengemaskini atau isikan butiran secara manual. Isikan semua ruang data yang mempunyai butang Please Select. Kami perlukan butiran ini supaya kami boleh menghubungi anda. Bahagian ini adalah untuk mengemaskini butiran peribadi P. Sila kemaskini jika sebarang maklumat tentang P telah berubah. Dalam bahagian ini, laporkan keputusan berhubung kebajikan peribadi P yang telah anda buat bagi pihaknya. Anda perlu sediakan maklumat bagi yang berikut. Aturan tempat tinggal, contohnya P tinggal bersama siapa. Aktiviti harian P, nyatakan jika P boleh mandi, makan, pakai baju, ke tandas, bergerak sendiri tanpa bantuan. Aturan penjagaan, siapa yang menjaga P,
ahli keluarga atau seorang pembantu? Bagaimana P hilang keupayaan mental, contohnya kemalangan, demensia atau angin ahmar? Sila maklumkan jika P sedang menjalani rawatan susulan. Anda juga boleh sertakan maklumat tentang penyedia perkhidmatan perubatan dan sosial P. Klik Proceed to Review untuk melengkapkan bahagian ini. Bagaimanapun, jika anda tidak mempunyai maklumat ini sekarang, klik Save as Draft supaya anda boleh kembali ke bahagian ini kemudian. Dalam bahagian ini, terdapat 5 bahagian berkaitan harta benda dan hal ehwal P yang perlu dilengkapkan. Ikuti tip berikut untuk mengelakkan kesilapan semasa mengisi borang. Pastikan rekod anda lengkap dan telah dikemas kini. Sediakan salinan digital dokumen-dokumen sokongan untuk dimuat naik. Sebelum memulakan bahagian harta benda dan hal ehwal, gunakan penjejak kewangan untuk membantu menjejak dan mengira wang yang dibelanjakan dan diterima bagi pihak P. Jangan lupa muat naik salinan digital dokumen sokongan. Penjejak kewangan ini berguna untuk membantu anda merekodkan apa yang anda telah belanjakan atau terima bagi pihak P secara kerap. Ia mudah digunakan kerana ia menghitung jumlah yang diisikan dan mengisi secara automatik laporan yang perlu diserahkan, menjadikan proses penyerahan laporan akhir lebih mudah. Anda sudah hampir selesai. Penjejak kewangan ini memberikan gambaran mengenai semua wang yang diterima dan yang digunakan secara menyeluruh. Ikon dan jalur berwarna hijau menunjukkan ringkasan semua wang yang diterima. Ikon dan jalur berwarna jingga menunjukkan ringkasan semua wang yang digunakan. Jalur berwarna ungu ialah jumlah yang dikira oleh sistem. Sila semak jika transaksi dan jumlah yang dikira adalah betul. Jangan lupa untuk menjelaskan sebab-sebab anda jika terdapat sebarang perbezaan dalam wang baki. Selepas melengkapkan penjejak kewangan anda, ikuti panduan langkah demi langkah di subsection. Jika anda menjawab no, pergi ke soalan seterusnya. Jika anda menjawab yes, sila lengkapkan ruang dengan menyenaraikan CPF, harta benda, aset lain, pendapatan sewa, gaji, sumber pendapatan lain, bayaran yang dijangkakan daripada insurans dan pemerintah P. Muat naik salinan digital penyata CPF, penyata bank, resit atau invoice, perjanjian sewa sebelum anda boleh ke halaman seterusnya. Jika anda tidak dapat memberikan dokumen-dokumen ini, sila nyatakan sebab-sebab anda dan bila ia akan diserahkan kepada OPG. Setelah anda selesai melengkapkan bahagian untuk wang yang diterima dan wang yang dibayar, mari kita semak hutang P pula. Senaraikan maklumat dan dokumen sokongan yang relevan, contohnya pinjaman perumahan, pinjaman bank, bil kad kredit P. Ringkasan aliran tunai ialah gambaran keseluruhan maklumat yang anda telah lengkapkan dalam bahagian sebelumnya di bawah harta benda dan hal ehwal. Terdapat 2 cara untuk memuat naik dokumen sokongan. Pilih melalui ikon fail untuk memuat naik atau seret dan masukkan ke dalam folder OPGO. Sila maklum bahawa terdapat had size fail 10 MB bagi setiap fail dan sehingga 5 fail boleh dimuat naik dalam satu masa. Jika anda tidak dapat memberikan dokumen sokongan dengan segera, anda boleh tandakan kotak di bawah untuk memohon untuk menyerahkannya melalui email dalam tempoh 2 minggu selepas penyerahan laporan. Dengan beberapa cubaan, proses ini akan menjadi lebih mudah. Teruskan. Bagus, hanya tinggal satu lagi bahagian sebelum laporan anda lengkap. Akhir sekali, bahagian 6 akan menunjukkan tugasan yang perlu anda lengkapkan. Setelah selesai, anda boleh simpan sebagai draft atau serahkan laporan. Tandakan kotak pengisytiharan dan klik Confirm and Continue. Sila maklum bahawa tiada perubahan akan dibenarkan setelah anda menyerahkan laporan. Syabas, anda telah berjaya memfailkan laporan timbalan anda. Perlu mengesahkan bahawa laporan anda telah diserahkan. Anda boleh menyemak status ini di My Report Dashboard di bawah Submitted Reports. Anda juga akan dimaklumkan melalui SMS, email atau OPGO mailbox apabila laporan yang diserahkan telah diterima.
atau jika penjelasan diperlukan. Bagi sesetengah kes, mungkin lebih daripada seorang timbalan telah dilantik. Semua timbalan hanya perlu serahkan satu laporan timbalan secara bersama. Ini dikenali sebagai laporan bersama. Anda harus berbincang dan bersetuju dengan timbalan 2 apa yang perlu difailkan untuk laporan timbalan. Kemudian, log masuk ke OPCO dan lengkapkan bahagian 1 hingga 6 sebelum anda hantarkan kepada timbalan 2 untuk beliau semak dan berikan pengesahan. Timbalan 2 kemudian boleh log masuk ke OPCO untuk menyemak laporan. Anda akan dimaklumkan apabila timbalan 2 mengesahkan laporan. Selepas itu, sama ada timbalan 1 atau 2 boleh serahkan laporan bersama tersebut melalui OPCO. Selepas timbalan 1 kongsikan laporan dengan timbalan 2, beliau tidak boleh mengubah lagi laporan tersebut. Jika perlu membuat sebarang perubahan, kedua-duanya perlu memulakan semula proses pelaporan. Itulah cara anda mengisi borang elektronik laporan timbalan anda. Sehingga berjumpa lagi. Perlu bercakap dengan seseorang? Sila hubungi atau email kepada Pejabat Penjaga Awam dan kami akan membantu anda.